kerana sudi hadir sebagai tetamu kehormat. Dan terima kasih juga sekali lagi kepada Jabatan Pembangunan Masyarakat, Persatuan Siswa Wanita, para fasilitator, ahli-ahli panel jemputan serta para penerja dan semua yang terlibat bagi sama-sama memperkayahkan acara pagi ini. Semoga usaha murni dan signifikan ini akan terus maju secara berkesinambungan dan mendapat sokongan yang padu secara senegara atau whole of nation dalam usaha ke arah memastikan para wanita dilindungi, dihargai dan dijaga dengan sebaiknya. Kepada semua kaum wanita, teruskanlah berusaha dan teruskan bersikap wajar dan berdaya saing dalam meningkatkan kualiti kehidupan dan kesejahteraan masing-masing, keluarga dan masyarakat. Kita harus bersepakat dan bersama-sama dalam memperjuangkan peningkatan martabat wanita. Apabila wanita melangkah bersama dalam arus pembangunan negara tanpa batasan, ianya akan memberikan impak yang positif dan negara yang kita sayangi akan mendapat faedahnya juga melalui peningkatan produktiviti, ekonomi, keharmonian sosial dan juga kemakmuran hasil suntikan pengupayaan wanita. Bagi mengakhiri ucapan, syabas dan selamat menyambut Hari Wanita Antarabangsa diucapkan kepada semua wanita. Semoga terus maju jaya dalam perpaduan dan membangun masyarakat dan negara. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Majlis mengucapkan terima kasih. Yang berhormat, tetamu kehormat, hadirin dan hadirat sekalian. Sekarang tiba masanya untuk kita melancarkan forum perdana sempena sambutan Hari Wanita Antarabangsa 2021. Dengan ini sukacita menjunjung Yang Mulia Pangeran Siti Rahmah binti Pangeran Haji Saleh, Pemangku Menara Jabatan Pembangunan Masyarakat, dan Yang Mulia Pangeran Hajah Zubaidah binti Pangeran Haji Kamaluddin, Yang Dipertua Persatuan Siswa Wanita Negara Brunei Darussalam selaku pengurusi bersama untuk menjemput tetamu kehormat bagi merasmikan majlis pelancaran. Majlis dengan hormatnya mempersilakan. Dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim serta bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya sukacita dengan ini merasmikan forum perdana sempena sambutan Hari Wanita Antarabangsa tahun 2021. Sekarang kita saksikan tayangan video perutusan daripada United Nations Women yang akan disampaikan oleh Mr. Muhammad Nashiri, Regional Director for Asia and the Pacific. As Brunei Darussalam has taken a leading role as the chair of ASEAN in 2021 with the inspiring theme of We Care, We Prepare and We Prosper, this cannot be more relevant today. On International Women's Day,
we recommitted ourselves to build a world in which every woman and girl enjoy equality with men and boys. Every day, women make extraordinary contributions across all fields of human endeavors, from promoting peace and security to sustainable development. Much of this work has remained invisible. But whether at home or at work, in public or private spheres, women have been the rock of our nations, societies, communities, and families. During the COVID-19 pandemic, once again, women have risen as frontline responders and played a critical role beyond the health sector. In social and economic upheaval, women have been clearly indispensable to lead and develop critical solutions to maintain social cohesion. Many have put others before themselves to sacrifice and care for family members, most precious and dear to us all in time of crisis. I stand here today because I truly believe that gender equality and empowerment of women and girls must be addressed in its own right, and as a catalyst towards genuine progress of humankind. It would transform the world by empowering everyone to realize their full potential and live life full of dignity. We know that when we invest in women and girls, we are building a brighter, more peaceful, and more prosperous future for all of us. Majlis diteruskan dengan dialog secara atas talian bertajuk Pembangunan Wanita Menurut Pengiran PT Pengiran Haji Kamaluddin yang dipertua Persatuan Siswa Zahwanita Negara Brunei Darussalam dan persilakan sampai dialog yang Nur Saleha, Director of Hadith and Akidah Institute, International Islamic University College Selangor. Majlis dengan ini menjunjung dan mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Very good morning. Yang Mulia Pengiran Siti Rahmah, PT Pengiran Haji Saleh, Pemangku Pengarah Jabatan Pembangunan Masyarakat, Kementerian Kebudayaan Bilia dan Sukan selaku pengurusi bersama Forum Perdana Sambutan Hari Wanita Antarabangsa 2021. Yang berhormat Dayang Nif binti Abdul Hadi, Ahli Majlis Mesyuarat Negara selaku tetamu hormat majlis kita pada pagi ini. Yang Mulia Puan Hajah Nur Ashikin binti Haji Johari, Setiausaha Tetap Pemasyarakatan dan Kebudayaan Kementerian Kebudayaan Bilia dan Sukan. Yang Mulia Timbalan Setiausaha Tetap Kementerian Kebudayaan Bilia dan Sukan. Pada jemputan khas, duta-duta dan perwakilan asing Negara Brunei Darussalam, pengiran-pengiran, datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan dan puan-puan, dan ahli-ahli Persatuan Siswa Zahwanita Negara Brunei Darussalam dan sahabat-sahabat NGO yang berhormat sekalian. Teman saya berdialog pada pagi ini ialah yang Mulia Profesor Madya, Dr. Nur Saleha binti Muhammad Saleh, Pengarah Institut Kajian Hadis dan Akidah dan juga Pensyarakanan Pengajian Peradaban Islam, College University Islam Antarabangsa Selangor. Assalamualaikum Profesor, selamat datang. Waalaikumsalam warahmatullahi. Boleh dengar suara saya? Jelas Prof. Prof berusia 54 tahun, ibu kepada 9 orang anak dan 5 orang cucu. Dah 55. Ya. Terima kasih for the correction kebetulan. Because you still look very young, that's right. Prof mempunyai kelulusan PhD Pendidikan Islam dari Universiti Kebangsaan Malaysia, MA Usuluddin dan Falsafah UKM, BA Akidah dan Falsafah dari Al-Azhar University. Beliau ialah pakar dalam bidang akidah, pemikiran, kewanitaan dan kekeluargaan. Prof juga adalah merupakan orang kuat di dalam NGO-nya iaitu Ikatan Muslim Malaysia, pendeknya ISMA, ISMA,
dan naib presiden di dalam Persatuan Intelektual Muslim Malaysia. Profesor pernah membentang kertas-kertas masa persidangan wanita serantau di negara Darussalam, iaitu anjuran Persatuan Siswaza Wanita pada tahun 2016, dan juga menyertai seminar kesejahteraan keluarga anjuran Persatuan Basmida pada tahun yang sama. Prof adalah pengurusi Interdisciplinary Research and International Strategy IRIS Institute dan ketua penyelidik Research on Living Hadis di Universiti UNISA. Profesor sangat prolific dalam penulisan dan Journal of Islamic and Social Studies pada tahun 2018 telah menerbitkan satu tinjauan perbandingan fikih dan feminisme dalam Konvensyen Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita, yakni CEDAW. Jadi tanpa berlengah lagi, barangkali saya terus kepada pengisian dialog kita pada pagi ini. Prof, sudah bersedia ya? Silakan. Ya. Ya, berkait dengan topik yang telah diberikan kepada kita untuk bincangkan, Prof. Apakah yang dimaksudkan dengan pembangunan wanita dalam Islam daripada pandangan Prof? Silakan, Prof. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyyatal Islam, tahiyatan mubarakatan tayyibatan min indillah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada yang berbahagia, yang mulia Pangeran Hajah Zabaidah. Juga terima kasih kepada Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan Negara Brunei Darussalam, dan yang saya muliakan tetamu-tetamu kehormat pada hari ini yang datang serta hadirin hadirat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya hari ini kita jadi sempena ataupun negara kita termasuk Indonesia, termasuk Brunei, termasuk Malaysia dan seluruh dunia berhadapan dengan COVID-19, pandemik COVID-19. Jadi ini adalah merupakan satu norma baru kepada kita semua mengadakan seminar dalam bentuk online seumpama ini. Jadi tak perlu naik kapal terbang, tak perlu datang ke negara Brunei, tetapi saya boleh bersama-sama dengan hadirin hadirat pada hari ini. Jadi pada hari ini insya-Allah kita akan membincangkan berkaitan dengan pembangunan wanita dalam Islam. Saya suka nak berkongsi satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan bangunan, berkaitan dengan binaan, iaitu hadis daripada Ibnu Abdurrahman Abdullah bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul bunyal islami ala khamsin. Islam itu dibina atas 5 perkara. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa hajjal bait wa sauma Ramadan. Artinya Islam itu dibina atas 5 perkara. 1, mengucap 2 kalimah syahadah, iaitu mengucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Yang kedua, mendirikan solat, menunaikan solat. Yang ketiga, mengeluarkan zakat. Yang keempat, mengerjakan haji. Dan yang kelima adalah puasa di bulan Ramadan. Inilah bangunan, inilah pembangunan. Pembangunan kita, pembangunan wanita di dalam Islam, dia tidak lari daripada kerangka ini. Inilah kerangka dan inilah model yang diberikan, yang ditunjukkan dalam Islam kepada wanita Islam. Pembangunan kita dalam kerangka Islam. Pembangunan kita dalam kerangka iman. Sebagaimana kalau tuan-tuan dan puan-puan pernah membaca hadis Jibril. Ketika Jibril datang berjumpa dengan Rasulullah, bertemu dengan Rasulullah, bertanya pada Rasulullah tentang iman. Maka Rasulullah memberitahu iman itu ialah beriman kepada Allah, beriman pada malaikat, beriman kepada Rasul, beriman kepada kitab, beriman kepada qada dan qadar. Ya? Begitu juga
apabila Jibril bertanya tentang Islam. Islam itu adalah solat, yang kita sebut tadi, iaitu mengucap 2 kalimah syahadah, solat, puasa, zakat dan juga mengerjakan haji. Dan begitu juga Jibril tanya berkaitan dengan ihsan. Ihsan iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ihsan itu ialah kita beribadah kepada Allah seolah-olahnya kita melihat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tak nampak itu, Allah nampak kita. Jadi inilah kerangka pembangunan di dalam Islam ataupun model pembangunan di dalam Islam, di mana model pembangunan wanita dalam Islam berteraskan agama. Ada ihsan, ada iman dan juga ada Islam. Satu lagi, kenapa saya katakan ini modelnya? Kerana kita daripada zaman Nabi Adam sehingga zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah melupakan kita kaum wanita. Sebab itu daripada zaman Nabi Adam, contohnya pada zaman Nabi Daud, Allah tekalkan ataupun Allah tetapkan Islam kita dengan turunnya kitab Zabur. Jadi daripada kitab Zabur itu umat Nabi Daud mengikut ajaran-ajaran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada zaman Nabi Musa, kaum Nabi Musa mengikut kitab Taurat. Dan hinggalah pada zaman kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga hari ini kita umat Nabi Muhammad, kita kena follow Al-Quran itu yang menjadi model ataupun yang menjadi panduan di dalam kehidupan kita. Jadi pembangunan kita wanita Islam mengikut panduan agama, mengikut apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada melalui Al-Quran dan juga daripada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya nak tunjukkan 3 contoh ataupun saya nak kongsi 3 ayat Al-Quran yang menunjukkan bagaimana bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjaga kita kaum wanita. Sama sebagaimana Allah jaga hamba-Nya kaum lelaki. Ya. Satu ayat, Bismillahirrahmanirrahim. Dalam surah An-Nahl ayat 97 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Maksudnya apa? Maksudnya siapa yang buat baik, tak kiralah dia lelaki ke, dia perempuan ke, dengan syarat dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan kurniakan kepadanya kehidupan yang baik. Dan Allah akan bagi kepadanya ganjaran yang baik mengikut apa yang dia lakukan. Begitu juga satu ayat dalam surah Ali Imran ayat 195 yang berbunyi, Fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u amala 'amilin minkum min dzakarin aw untha ba'dukum min ba'd. Maksudnya apa? Allah makbulkan jawab pertanyaan wanita-wanita Islam ni, bahawa Allah tidak akan mensia-siakan amalan setiap kamu. Tak kiralah lelaki ke, perempuan ke, semuanya Allah kira. Kenapa saya baca 2 ayat ini? 2 ayat ini merupakan di antara pertanyaan wanita Islam pada zaman Rasulullah kepada Rasulullah. Di mana kedudukan kami wanita di sisi Allah? Inilah jawapan Allah kepada kita. Satu berita gembira kepada kita bahawa Allah tak pernah mensia-siakan amalan kita. Buat baik walaupun sebesar zarah, Allah masih kira sebagai amalan yang baik. Tetapi ingat, ada satu amaran yang Allah bagi kepada kita, kaum wanita juga, iaitu wa man ya'sillaha wa rasuluhu fa inna lahu naru jahannam khalidina fiha abada. Orang beriman, Allah bagi kehidupan yang baik. Tetapi bagi orang yang membuat maksiat kepada Allah, yang mengingkari perintah Allah, yang tinggalkan perintah Allah, maka perintah Allah dan Rasul, maka baginya neraka Jahannam. Kekal di dalamnya. Artinya,
kita wanita Islam ada berita gembira, ada juga berita yang berbentuk amaran. Itu saja Pangeran Hajah. Silakan. Jelas tu Prof. Jadi di sana Prof telah memberikan garis-garis sebagai panduan kepada wanita yang membangun. Tetapi adakah ciri-ciri yang perlu dimiliki oleh seorang wanita Islam yang ingin maju dan ingin membangun, Prof? Kalau dapat Prof berikan sedikit lanjutan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya pada tahun 2019 kami di peringkat NGO pernah menulis satu buku hasil daripada penyelidikan dan kajian kami di Malaysia. Satu buku berkaitan dengan tajuknya Perjuangan Bermula Daripada Rumah untuk Wanita Islam. Perjuangan bermula daripada rumah ini sebenarnya adalah merupakan satu garis panduan aktivisme wanita Islam dalam berorganisasi. Kita memahami keperluan kita dan keinginan kita orang perempuan ni, kita nak bekerja, kita nak ada duit, kita nak bersosial, kita nak hidup bersama dengan orang, kita nak keluar membeli belah, kita nak dapatkan jawatan yang tinggi, kita nak bekerja di tempat yang baik, nak bergaji tinggi, nak berjawatan tinggi, nak hidup mewah. Itu adalah naluri yang ada pada diri kita orang perempuan, ya. Walau bagaimanapun, di dalam kita kegairahan kita untuk keluar daripada rumah untuk melaksanakan karier dan sebagainya, kita masih lagi tertakluk kepada ciri-ciri kehidupan kita sebagai seorang wanita yang mempunyai ciri-ciri kewanitaan dan sifat-sifat penyayang yang sepatutnya ada dalam diri kita. Jadi kami di dalam buku ini, kami dah senaraikan 14 ciri-ciri dan 14 ciri-ciri wanita Islam yang ingin maju, yang ingin membangun, yang akan jadi sebagai wanita muslimah yang maju dan kompeten. Yang pertama sekali adalah kita sebagai wanita Islam mesti ada agenda. Apa maksud itu agenda? Agenda itu ada plan hidup, ada rencana dalam kehidupan kita, ada tujuan dalam kehidupan kita. Kita dah meletakkan target dalam kehidupan kita. Sebab kalau kita tidak ada agenda, kita tidak ada plan hidup kita, tidak ada rencana dalam kehidupan kita, maka orang lain yang akan rencanakan kita. Kita akan ikut rencana orang lain, kita akan ikut plan orang lain, akan ikut agenda orang lain. Yang kedua, dalam kita, kegairahan kita nak mengejar pangkat, kegairahan kita nak mencari kehidupan dan sebagainya, jangan kita lupa suami, anak-anak dan keluarga kita. Mereka adalah keutamaan kita. Ya? Yang ketiga, kita perlu sedar tugas asasi kita sebagai seorang isteri dan ibu di samping sebagai seorang anak kepada ibu bapa kita dan sebagai seorang saudara. Ya? Yang keempat, kita perlu menghormati suami sekiranya kita bersuami. Menghormati ayah sekiranya kita belum bersuami. Menghormati wali kita sekiranya kita belum bersuami dan ayah kita dah tak ada, kita ada wali. Kita orang perempuan yang Allah tak pernah tinggalkan kita walaupun sebegini. Kita sentiasa ada wali yang akan menjaga dan juga melindungi kita. Jadi termasuk juga meminta izin sekiranya kita mahu melakukan sesuatu. Yang kelima, kita perlu menjaga kebersihan, menjaga kesihatan dan menjaga kecantikan diri kita. Yang keenam, kita perlu mempunyai kemahiran di dalam keibubapaan supaya kita bukan menjadi penternak anak, tetapi kita menjadi pendidik dan juga pengasuh anak-anak. Yang ketujuh, memelihara maruah di dalam pergaulan seharian. Memang bila kita keluar, kita akan jumpa ramai orang, termasuk kaum lelaki, termasuk yang bukan mahram kita. Jadi di situ, kita perlu menjaga maruah kita dalam kehidupan seharian, dalam pergaulan seharian, termasuk di media sosial. Ini satu benda yang sangat besar yang perlu kita semua ambil berat untuk diri kita dan juga untuk anak-anak kita. Yang ke-8, mematuhi etika penggunaan media sosial. Tahu masa mana nak guna, pukul berapa nak guna, pukul berapa nak tutup, pukul berapa nak simpan, pukul berapa bersama dengan keluarga dan masing-masing dan lain-lain lagi. Yang ke-9, perlu ada multitasking.
Kaum wanita ni mesti cekap, multitasking. Masa itulah nak ayung anak, masa itulah nak masak nasi, masa itulah nak mop lantai, masa itulah nak penuhi keperluan suami, macam-macam tu. Multitasking perlu kita amalkan. Yang ke-10, perlu menyusun kerja mengikut keutamaan. Jadi baru dah banyak sangat kerja datang kat kita ni, kita perlu susun mana satu yang utama. Lepas tu baru nombor 2, nombor 3 dan nombor 4. Yang ke-11, mengamalkan gaya hidup sihat. Dalam usaha kita nak memenuhi semua keperluan suami, keperluan anak-anak, keperluan keluarga, keperluan kerjaya, keperluan apa-apa, jangan lupa diri sendiri. Me time itu mesti ada dalam diri kita. Ada waktu untuk diri sendiri. Masa tu kena jadi selfish sedikit supaya ada masa untuk diri sendiri. Nanti kalau kita sakit, semua yang lain tergendala. Jadi mau tidak mau perlu kita kekalkan stamina, gaya hidup sihat kita. Yang ke-12, berpakaian mengikut ketetapan syarak. Ini kita tak boleh kompromi. Tak boleh kompromi. Tak boleh tolak ansur. Berpakaian mengikut ketetapan syarak. Apa pakaian mengikut ketetapan syarak? Pakaian tu tak boleh ketat-ketat sangat, nampak body, nampak shape. Pakaian tu tak boleh jarang sangat, nampak bangunan Petronas 2 seketul panjang kat dalam kain, kan? Pakaian tu pula tidak boleh menyerupai lelaki. Kita tak boleh nak beza dia lelaki ke perempuan ke. Mesti ada perbezaan antara lelaki dan perempuan. Dan yang terakhir, kerudung yang kita pakai, tudung yang kita pakai, ataupun kita panggil apa, hijab yang kita pakai ini perlulah menutup paras dada kita. Ya. Yang ke-13, kita perlu tampil dalam keadaan bersih, wangi, cantik, anggun, menawan, bergaya. Di mana? Luar ke dalam? Mestilah dalam rumah. Jadi dalam rumah macam tu. Tampil dalam keadaan bersih, wangi, cantik, anggun, menawan, bergaya. Di mana? Dalam rumah. Dalam rumah tu kena lebih-lebih sikit. Barulah suami suka. Ya? Dan yang ke-14, bijak mengurus keuangan keluarga dan peribadi. Itulah 14 ciri-ciri yang boleh saya kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan pada hari ini, insya-Allah. Okey, wallahu alam. Tasking 14 you have to follow. Sebetulnya I think semua kita ni tak pergi ke KL dah lama dah. Tapi masih terbayang Petronas tahu. Jadi barangkali di antara kita tak ada banyak waktu, Prof. Tetapi soalan saya yang barangkali menghabisannya, di dalam konvensyen yang disebut sebagai CEDAW, terdapat peruntukan yang nampaknya tidak selaras dengan hukum-hukum syarak. Tidak semualah, tapi ada di antaranya. Adakah ini bermakna konvensyen yang telah diikut sertai oleh semua negara ASEAN, all ASEAN countries have signed the convention on CEDAW, ini tidak dapat dimanfaatkan? Minta penjelasan sedikit daripada Prof. Silakan. Okay, terima kasih Pangeran Hajar. Sebelum tu saya nak cerita juga apa itu CEDAW. Saya percaya ada sebahagian daripada kita tak tahu CEDAW ni apa. Dia ni kari pap ke, kuih ke, apa ke, ya. CEDAW ni adalah merupakan satu enactment ataupun satu convention penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita. Dan kita ringkaskan dia sebagai CEDAW, Convention Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita, yang kita namakan dia sebagai CEDAW, yang telah diluluskan oleh UN, United Nations, pada tahun 1979 dan telah dikuatkuasakan pada tahun 1981. Siapa yang buat CEDAW? Dan atas asas apa mereka membuat CEDAW? Ya? Yang melaksanakan CEDAW, yang mencadangkan CEDAW ini dilaksanakan oleh Barat. Oleh golongan-golongan feminis Barat yang melihat ketidakadilan, diskriminasi yang begitu teruk berlaku kepada wanita-wanita Barat. Ketidakadilan, ketidaksamaan, pengabaian, penderaan dan macam-macam kekejaman yang telah dialami oleh wanita-wanita Barat
Dan tuan-tuan dan puan-puan boleh rujuk kepada sejarah pembangunan wanita barat sebelum Renaissance, sebelum revolusi industri. Bagaimana nasib yang diterima oleh wanita barat. Hasil kesedaran itu, maka golongan-golongan feminis daripada barat telah menghantar satu konvensyen yang akan diluluskan untuk menjaga kepentingan dan juga kebajikan wanita barat pada masa itu. Dalam waktu yang sama, kita di peringkat negara Islam ni, Rasulullah sebagaimana saya dah cerita tadi, Rasulullah dah jaga hak kita, Allah Subhanahu Wa Taala dah jaga hak kita, dah beri semua kehendak kita daripada zaman Rasulullah lagi. Tidak ada apa kita orang wanita Islam ni nak menuntut lebih sebab kita dah diberikan segala-galanya. Ya, namun begitu, apabila zaman berlalu, sikap manusia ini sentiasa berubah. Berlaku juga penindasan, berlaku juga diskriminasi terutamanya di tempat kerja, terutamanya di beberapa tempat yang berlaku kepada wanita Islam. Jadi sebab itu, apabila SIDO ini diluluskan dan dikuatkuasakan, sebahagian besar daripada negara Islam mengambil untuk menerima, meratifikasikan SIDO ini. Kerana apa? Kerana ada sebahagian daripada tuntutan-tuntutan yang ada di dalam SIDO ini bersesuaian dengan keperluan wanita di negara masing-masing, termasuk juga kepada wanita Islam. Sebab itu kita menyokong artikel-artikel dalam SIDO yang menolak layanan buruk kepada wanita, yang menolak keganasan, kependeraan, keganasan rumah tangga, penderaan dan juga peluang-peluang pembelajaran dan juga pendidikan. Walau bagaimanapun kita tidak boleh nafikan sebab SIDO ini dilakukan oleh masyarakat feminis, masyarakat barat yang tidak ada asas agama, maka mereka di sana juga ada beberapa perkara yang dilihat di dalam SIDO itu yang anti kepada keluarga, yang bercanggah dengan nilai-nilai dan juga budaya Islam itu sendiri, budaya ketimuran itu sendiri, seperti kebebasan, hak asasi dan juga seperti sokongan kepada golongan LGBT. Sebab itulah sebahagian daripada negara mereka tidak menyokong, mereka tidak mengambil meratifikasikan sepenuhnya SIDO itu, tetapi di sana adanya reservasi bagi beberapa enactment yang dilihat bertentangan dan juga tidak bersesuaian dengan norma kehidupan kita sebagai seorang Muslim. Jadi antara diskriminasi wanita yang dilihat bertentangan dengan Islam di sini adalah apabila SIDO itu difahami seperti hak, apabila mereka menuntut hak pewalian. Hak pewalian. Maksudnya sebelum ini wali itu ada kepada lelaki. Wanita pun nak hak pewalian juga. Hak menjatuhkan tolak. Ya, tolak itu adalah hak lelaki. Walau bagaimanapun dalam Islam ada khuluk kan, ada tebus tolak, ada fasah, yang mana kaum wanita masih lagi sebenarnya boleh untuk menuntut perceraian daripada pihak suami. Walaupun suami tak nak cerai, dia boleh pergi mahkamah syariah untuk menuntut cerai melalui melalui hukum mahkamah syariah. Yang ketiga adalah hak LGBT. Hak LGBT, hak sama rata, maknanya LGBT boleh hidup sama rata sebagaimana orang biasa. Yang ketiga adalah hak sama rata dalam pewarisan, dalam faraid. Yang keempat, hak sama rata dalam menjadi imam solat. Ya? Dan yang kelima adalah hak pengguguran anak. Jadi 5 perkara ini dilihat di antara perkara-perkara yang bertentangan dengan norma-norma kebudayaan kita, norma-norma ketimuran dan juga bertentangan dengan budaya dan juga tuntutan dalam Islam itu sendiri. Itu saja Hajah. Ya, terima kasih Prof. Barangkali di sini saja kita mengakhiri sesi dialog. It's very interesting. Dan sebelum menutup sesi kita ini, saya bagi pihak Kementerian Kebudayaan dan Sukan Negara Brunei Darussalam dan juga pihak Persatuan Siswa Wanita Negara Brunei Darussalam ingin mengucapkan berbanyak terima kasih dan setinggi penghargaan kepada Prof kerana telah
berkesudian menyambut Hari Wanita Antarabangsa tahun ini dengan kami di negara Brunei Darussalam. Prof. Okey. Saya juga bagi pihak diri saya sendiri dan juga masyarakat Malaysia di sini ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Wanita Sedunia, Hari Wanita Antarabangsa kepada seluruh wanita-wanita di negara Brunei Darussalam. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan, juga kepada Pertubuhan Siswazah Wanita Brunei Darussalam, terutamanya kepada sahabat saya, bonda saya, iaitu Yang Mulia Pangeran Hajah Zabaidah, kerana sudi menjemput saya untuk bersama-sama berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan pada hari ini. Itu sahaja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.